أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal. Pada hari ini kita ingin meneruskan halaman 388 dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada tahun baru ini kita sama-sama terus bersama dengan Al-Quran. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah ajarkan ilmu kepada kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Apa khabar tahun baru hari, macam mana keadaan? Masya-Allah, kalau tengok pada 2022 ni, ya. Lah nombor dah bertambah dan bilangan umur pun bertambah juga. Walau bagaimanapun sebenarnya ajal dah makin berkurang. Jadi persoalannya ialah bertambahnya umurku, mudah-mudahan bertambah jugalah amalanku, insya-Allah. Insya-Allah kita doakan Ustaz ya kepada semua di kalangan tuan-tuan sekalian ya, bertambahnya tahun, bertambahnya amalan kita ya, kerana pastinya nafas kita makin berkurang Ustaz ya, yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu taala tak tahu sampai bila, tetapi yang pastinya kita doa apa yang akan kita belajar pada hari ini. Satu doa yang amat menarik pada ayat yang ke-24 kita akan baca nanti. Satu doa daripada Nabi Musa ketika beliau, sebagaimana minggu lepas kita lihat, beliau dikejar oleh tentera Firaun, mengejar beliau, ingin membunuh beliau kerana beliau terlibat dengan satu tragedi di bumi Mesir. Dan apakah yang berlaku? Kita lihat dahulu sinopsis bagi halaman 388 pada hari ini, iaitu pada ayat 22 hingga 28 kita akan terus melihat perginya Nabi Musa ya. Nabi Musa melarikan diri ke negeri Madian dan bagaimana pernikahannya dengan puteri Nabi Shu'aib di samping peluang pekerjaan dan juga perlindungan di bumi Madian tersebut. Mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan bacaan ayat 22 hingga 25 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'. Mudah-mudahan penonton juga sentiasa dalam keadaan sihat belaka, sahabat-sahabat di Facebook yang terus memberi ucapan dan komen. Mudah-mudahan bertambahnya umur, bertambah juga amalan, insya-Allah. Dan kita doakan semua sahabat-sahabat, khusus untuk My Quran Time dan juga sahabat-sahabat lain, teruskan perjuangan kita istiqamah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa hubungkan diri kita dengan Al-Quran. Allah tak jadikan kita putus dengan Al-Quran. Dan ketahuilah Al-Quran salah satunya sahabat yang tidak pernah menggagalkan bagi tuannya, insya-Allah. Baik, sama-sama teruskan share, tekan butang share di bawah. Orang bagi yang tengok di Facebook boleh share di grup-grup WhatsApp yang ada. Sama-sama kita nak mulakan hari ini muka surat kisah Nabi Allah Musa alaihissalam yang cukup banyak, banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah tersebut. Ayat 22 hingga 25 sama-sama kita baca. Bayati insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما توجه تلقاء
مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 22 hingga 25 Ustaz ya. Sebentar tadi melihat kepada apakah yang berlaku kepada Nabi Musa ya. Pada minggu lepas pada hari Jumaat kita sudah pun melihat bagaimana beliau berdoa, qala rabbi najjini minal qaumidh zalimin, wahai Tuhanku tolong selamatkanku daripada kaum yang zalim. Siapa kaum yang zalim? Iaitu Firaun dan kuncu-kuncunya ya. Mereka sudah pun bermesyuarat ya'tamiruna pada ayat yang ke-20 bahawa mereka akan membunuh Nabi Musa kerana pernah membunuh seorang Kibti, seorang Koptik daripada Mesir tersebut tanpa sengaja, tetapi mereka tidak kisah kerana ini adalah satu nyawa. Mereka tak kisah ya bahawa nyawa itu sebenarnya ingin diselamatkan oleh Nabi Musa yang turun daripada istana dalam serba kemewahan, sanggup untuk pergi berpusing nak membantu, bukannya kerana nak membunuh. Maka pada ayat yang ke-22, falamma tawajjaha bitilqa Madyan, dan ketika Nabi Musa menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa. Nabi Musa sekali lagi berdoa, banyak doa Ustaz ya dalam surah ini daripada Nabi Musa untuk kita juga jadikan sebagai panduan. Apa doa Nabi Musa? Rabbi an yahdiyani sawa'as sabil ya. Asa Rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Apa maksudnya? Moga-moga Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Sudah tentunya kerana apa? Kerana Nabi Musa bila nak keluar Ustaz ya, bila keluar daripada Mesir itu bukannya pergi ke negeri yang ada banyak bangunan, banyak makanan ya yang boleh beli kalau ada duit. Tetapi bila keluar daripada Mesir itu pergi ke padang pasir. Kali ini kalau katakan sebentar tadi hidupnya yang penuh kemewahan di istana Firaun, tetapi dalam sekelip mata sahaja bertukar menjadi tak ada apa-apa Ustaz. Masya-Allah. Di padang pasir, tak ada kenderaan, tak ada orang yang nak memberi kemuliaan, semua tak ada. Ya, dan inilah yang mungkin boleh berlaku juga kepada sahabat-sahabat kita Ustaz ya. Yang hari ini ada sofa, ada peti ais, tapi besoknya dah tak ada dah. Ya, baru ni Abius berkongsi Ustaz ya. Bila dia berkata bahawa hari ni dia tengah nak pasang wallpaper kan. Lepas tu dapat berita rupanya bukan sekadar wallpaper hilang,
paper wall dengan segala-gala rumah dia hilang. Ya, nak menceritakan bahawa peristiwa itu tuan-tuan sama seperti Nabi Musa, malah lebih lagi. Kerana apa? Kerana waktu ini beliau dikejar untuk dibunuh. Tak boleh patah balik, tak boleh patah balik. Kalau patah balik maksudnya mati. Ya. Jadi pada waktu ini Nabi Musa berdoa, moga-moga Allah beri hidayah kepada jalan yang lurus. Kerana Nabi Musa tak tahu nak pergi ke mana. Memang dia punya kompasnya nak ke sana lah Ustaz, tapi bukan bawa kompas pun. Harapnya sampai ke Madian. Tapi kalau salah jalan, ya, kalau salah jalan macam contoh kita lah Ustaz, kalau pergi highway tu, salah exit, kita kena sampai ke sana, kena U-turn balik tu berkilo-kilometer. Dan ini adalah perjalanan di padang pasir. Bila dah tersesat tersebut, maka sudah tentunya akan membawa kepada jalan yang lebih sengsara dari segi fizikal. Tetapi lebih daripada itu adalah Nabi Musa tahu bahawa hidayah yang diperlukan bukan sekadar jalan ke tempat yang selamat, tetapi nak memastikan beliau tidak makin down, maksudnya tidak makin putus asa dalam kehidupan. Walamma warada ma Madian, bila sampai, ya, sudah tentunya di padang pasir, kehausan, sudah pasti nak cari tempat air. Jumpa Madian, iaitu air di Madian itu, wajada alaihi ummatan minan nas, ada segolongan manusia yang memberi air kepada binatang ternakan. Wa wajada min dunihim ra'ataini tazudan, ya, dia dapati pada waktu itu beliau perasan ada dua orang wanita yang sedang macam berkelahi lah, bukan berkelahi, maksudnya dia sedang tarik-tarik dia punya kambing dia. Mengapa tarik? Pasal kambing tu nak minum, tetapi si wanita ini tarik jangan sampai kambing tu pergi minum. Disebabkan apa? Disebabkan di situ orang lelaki sedang memberi air kepada binatang ternakan, jadi mereka tak nak bercampur di antara lelaki dan perempuan. Ini adalah satu karakter wanita dan lelaki dari segi pergaulan yang disampaikan dalam ayat ini untuk kita jadikan pelajaran. Dan pada waktu itu Nabi Musa, ya, dalam kepenatan tuan-tuan, ya, dalam kepenatan, tak ada saudara, tak kenal sesiapa, tetapi beliau masih lagi bangun dan bangkit menyatakan qala ma khatabukuma, ya, qala ma khatabukuma, iaitu what's the problem? Maksudnya ada masalah apa ni, kan? Pasal nampak pelik kan bila si wanita ini menarik kambingnya ini daripada pergi minum, padahal tahu dah itu tempat air untuk minum. Maka jawab dua orang wanita itu, la nasqi hatta yusdira ri'a, iaitu kami tidak boleh memberi minum kepada kambing kami, ternakan kami, sampai semua pengembala lelaki yang ada pada waktu itu beredar. Maka sambungan lagi daripada itu, wa abuna syaihun kabir, dan bapa kami ini adalah orang yang telah lanjut usianya. Satu maksud, tapi yang keduanya syaih ini juga gelaran kepada orang yang ada kuasa sebenarnya, yang ada pengalaman. Jadi si wanita ini dia tak ada cakap panjang satu, Nabi Musa pun tak cakap panjang. Tak ada pula siapa nama cik adik, tak ada. Okey, terus saja. What's the problem? Lebih kurang gitu kan. Apa masalah? Dan jawabnya, kami tidak boleh beri minuman. Tak ada pula terima kasihlah bertanya banyak kepada kami, ya, terima kasihlah tuan. Dia tak panjang-panjang, terus saja straight to the point, dan dinyatakan bapa kami orang tua, bapa kami ada authority, jangan main-main dengan kami. Itu antara mesej yang kita belajar daripada ayat 23 ini. Maka adakah Nabi Musa bertanya lagi? Tak, Ustaz. Pendek je, terus fasaqa. Ya, Nabi Musa terus saja tolong untuk memberi minum kerana beliau lelaki yang sado. Kita dah belajar sebelum ini, Nabi Musa ini wastawa atainahu hukman wa ilma pada ayat 14 pada minggu lepas, iaitu Nabi Musa kuat, jadi terus saja diberi minum untuk keduanya. Thumma tawalla ila dhil, dan kemudian terus berpaling, Ustaz. Letak kambing, terus je pergi kepada tempat teduhan dekat situ. Tak ada pula nak cakap okey, ada lagi tak apa-apa yang saya nak bantu, ya, berpanjang-panjang bercakap. Itu antara adab yang diajarkan oleh Nabi Musa untuk pelajaran kita pada tahun ini. Faqala rabbi, ketika di teduhan itu, ya, mungkin pokok yang ada di situ, maka kata Nabi Musa alaihi salam adalah satu doa yang amat berharga. Kita baca sekali lagi ayat 24 ini untuk kita menghayati doa ini pada awal 2022. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang ada saudara, ada diri sendiri yang tengok kepada rumah dah tak ada apa-apa dah.
segala-galanya hancur, ya, ataupun ada yang kata bahawa saya tak tahu nak memulakan tahun 2022 ini dengan sesuatu yang saya tak capai pada tahun 2021. Ayat 24 ini pasti akan menjadi ubat kepada saya, kepada tuan-tuan untuk bangkit seperti mana Nabi Musa. Ayat 24 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fazrul. Begitu hebat uslub yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Quran tidak cerita yang remeh-temeh. Terus what's problem lah? Terus tanya apa masalah. Maknanya satunya uslub Al-Quran begitu cantik, tidak cerita benda-benda yang terus pada poin-poin yang penting untuk kita ambil pengajaran. Dan ada satu doa yang sangat sesuai untuk kita amalkan pada masa kini. Tadi ada Datin Sri Samsida Taharin komen Ustaz kata menarik doa ni. Mungkin jarang kita temui doa ni. Betul. Lepas ni kita boleh sama-sama untuk melihat maknanya dan untuk kita amalkan insya-Allah. Kita baca dahulu ayat yang ke-24. Auzubillahi minasyaitanir rajim. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير آمين صدق الله. Amin ya rabbal alamin. Itulah ayat 24. Maka Nabi Musa memberi minum ternakan kedua-dua perempuan itu, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Ini adalah apa yang berlaku. Nabi Musa terus tolong saatnya. Dia bukan tengok, dia bukan pergi melawat dulu tengok, ya, dia bawa dia punya geng-geng. Ada tak geng saya? Tak ada geng Ustaz. Tak ada escort dah. Kalau di istana tu mungkin dia ada escort. Tetapi ini tidak ada lagi, dan beliau adalah action oriented. Ya, ini adalah satu teknik yang kita belajar. Maksudnya jangan banyak sangat perkara, terus sahaja tolong. Dan pada waktu itu, ya, selepas tolong dilepaskan dan diberikan kepada dua orang wanita tersebut, beliau berpaling dan pergi ke tempat yang teduh sambil berdoa. Apakah kandungan doa Nabi Musa? Rabbi inni, wahai Tuhanku, sesungguhnya lima anzalta, terhadap apa yang engkau telah turunkan, ilayya min khairin fakir, adalah aku orang yang menginginkan, aku amat memerlukan. Apa maksud doa ini, ya? Apatah lagi bila Nabi Musa ini tiba-tiba saatnya pergi tanya, pergi tolong, ya. Sebenarnya ini adalah karakter Nabi Musa yang telah dilatih di istana. Lebih daripada itu, bila diberikan hikmah dan ilmu, di mana apabila beliau seorang yang sadar saatnya, yang kuat, jadi bila tengok orang lain menzalimi kepada si perempuan, tak bagi ataupun potong queue, potong barisan, dia tak puas hati. Kerana apa? Kerana beliau adalah pejuang kepada keadilan. Ini adalah Nabi Musa sebelum jadi Nabi. Ini kita kena ingat tuan-tuan, ya, sebelum jadi Nabi sudah pun dilatih daripada ibu angkat dan ibu kandung untuk ada mindset untuk menguruskan keadilan, ya, mesti memperjuangkan keadilan. Maka pada waktu ini bila beliau menolong itu, sebenarnya ada dirakamkan dalam doa yang dibacakan tadi. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Aku memerlukan sangat kebaikan. Pada waktu ini Nabi Musa tidak ada lagi pakaian lain Ustaz, ya. Tak banyak pakaian macam di istana. Makanan, tidak ada lagi orang-orang yang memuliakan, tidak ada lagi penginapan, tidak ada pekerjaan, tidak ada ahli keluarga, semua tak ada. Seorang diri je lah, ya. Sebatang kara menyeberang ke padang pasir sampai ke tempat Madian ini sendiri. Maka pada waktu itu Nabi Musa berdoa, dan mengapa sebelum doa ini Nabi Musa dah tolong? Kan? Sepatutnya duduk je dah penat tu, duduk cari pokok, duduk relax tengok. Dia pun susah juga. Dia susah. Rupa-rupanya ketika susah ini, formulanya ialah kita pergi tolong orang lain yang susah. Allah, insya-Allah. Dan Nabi Musa bila menolong orang yang susah itu tahu bahawa itu adalah khair, itu adalah kebaikan yang Allah sedang berikan
Ketika orang lain susah, kita tolong, itu adalah kebaikan. Ketika tak ada makanan, Ustaz ya. Kalau nak cakap saya ni tak ada makanan, saya ni letih, saya ni entah dah luka-luka kaki, padang pasir Ustaz ya. Tetapi pada waktu ini Nabi Musa memahami bahawa khair yang ada sebenar-benarnya adalah berbuat baik, maka itu yang dia tengok dia ada tempat dia berbuat baik, terus buat baik. Allah. Pelajarannya Ustaz ialah pada tahun 2022 ini, bagi tuan-tuan yang kata bahawa saya punya sofa, saya punya duit, saya punya perancangan 2021, saya tak tahu nak buat apa. Sebenarnya kalau kita dengar ada orang yang memerlukan bantuan, kita cepat-cepat bantu, maka kesannya apa tuan-tuan? Insya-Allah Allah akan memberikan kebaikan demi kebaikan, dan inilah yang berlaku pada ayat 25, faja'athu ihdahuma. Bermula Ustaz ya. Datang balik salah seorang daripada wanita tersebut, tamshi ala istihya, ya, jalan dengan sifat pemalu. Ini Allah. Sifat yang diwartakan dalam Al-Quran. Maksudnya dengan amat malu, ya, bukan haya tapi istihya, amat malu. Qalat inna abi yad'uk. Dia tak cakap bahawa jomlah datang ke rumah. Dia tak cakap begitu, ya. Dia cakap abi yad'uk. Bapaku mengajak kamu. Kan, dengan bahasa, dengan tegasnya, liyajziyaka ajra ma saqaita lana, untuk memberi balik gaji ataupun ganjaran kepada kamu yang telah pun membantu untuk memberi minum air, ya. Maka apakah yang berlaku seterusnya? Kita akan saksikan sebentar lagi. Kita lihat dahulu perkataan pilihan, iaitu pada hari ini kita melihat perkataan zawada, iaitu satu kali sahaja disebut di dalam Al-Quran, berkaitan dengan dua orang wanita yang bersama dengan kambingnya, binatang ternakannya, cuba melindungi ataupun mempertahankan daripada kambing itu pergi menyerbu kepada air, agar tidak wanita itu sekali bercampur lelaki perempuan pada waktu itu. Perkataan pilihan itu memberi maklumat yang penting bagaimana seorang yang amat pemalu dalam surah ini, wanita ini akhirnya dijumpakan dengan seorang pemuda yang beriman, dan lebih daripada itu, kerana Nabi Musa berbuat baik ketika susah, Allah memberikan sesuatu. Apakah yang berlaku? Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat yang ke-24 inilah ada doa yang diungkapkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Mudah-mudahan ia menjadi kekuatan sumber kepada sahabat-sahabat kita yang sedang diuji sekarang dalam kesusahan, ada yang terkena masa banjir, pandemik dan sebagainya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala gantikan lebih baik. Dan sahabat-sahabat kita di Facebook juga komen, alhamdulillah, antaranya respon kepada Ustaz Fas sebut tadi, Raja Aznin ketika susah menolong orang yang lebih susah, berbuat baik, Allah akan memberikan kebaikan, masya-Allah. Tazkirah Asia Hussein, bantu orang yang memerlukan, insya-Allah kebaikan akan datang. Dan daripada Nur Hayati Abu Mansur, ketika susah tolonglah orang yang sedang kesusahan, insya-Allah akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan kepada kita. Maknanya nak buat baik bukan tunggu senang baru nak buat baik. Kita ketika susah pun kita bantu orang. Kita dah belajar surah Ali Imran, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia sentiasa tolong, nafkah, infak
ketika senang, dalam keadaan juga ketika dia susah. Mudah-mudahan itulah terbukti orang-orang yang beramal dengan ayat-ayat Al-Quran Karim. Baik sahabat-sahabat semua, alhamdulillah kita nak teruskan lagi, kita belajar sedikit tajwid pada hari ini, ulang kaji huruf-huruf dalam Al-Quran, huruf tebal dan nipis, bukan khusus kepada ra saja, huruf ra saja, tapi kepada ayat-ayat yang bercampur-campur tebal dan nipisnya. Kita lihat di slide kita insya-Allah. Ulang kaji kalimah atau huruf yang dibaca dengan tafkhim tebal ataupun tarqiq. Contoh, walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummah. Kalau perasan dalam ayat 23 itu, sepanjang kalimah itu semuanya huruf-huruf yang bersifat dengan nipis belaka, kecuali ra yang berbaris di atas saja pada walamma wara. Manakala selain daripada ra itu semua huruf yang bersifat dengan nipis, huruf yang kita kata istifal, yang kita kena katakan bagaimana kita membuka mulut itu. Walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummah. Dia punya keluasan mulut yang kita buka itu juga membantu cara kita menyebut huruf dengan baik. Dan ayat 25 pula, walamma ja'ahu wa qassa 'alaihil qasas qala la takhaf. Pada ayat ini lebih banyak bercampur tebal nipis pada huruf sad, wa qassa ditebalkan, al qasasa dia tengah-tengah tu ada nipis ada tebal, maka itu adalah ulang kaji latihan bagaimana kita membuka fakkah, kita fakkain kita punya rahang itu supaya biasa tebal nipis, supaya tidak keterlaluan. Yang tebal jangan sampai kita terlalu sampai macam tu, bila nak nipis kita terpaksa jauh nak kena buka Allah la, dan sekali jadi agak sukar kita punya latihan mulut kita menyebut, maka biasa saja. Alaihil qasas qala la takhaf, sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Safas. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi bagaimana kita mengeluarkan makhraj huruf sebentar tadi Ustaz ya, dan memulakan tahun baru kita tahun 2022 ini terus kita ingin bersama Al-Quran. Tak semestinya lah tahun 2022 Ustaz ya. Ada yang kata bahawa awal tahun hijrah ataupun Ramadan, yang pentingnya kita sentiasa memperbaiki kepada kualiti bacaan kita, dan lebih daripada itu kualiti kefahaman amalan kita, seperti mana Nabi Musa alaihi salam ya. Nabi Musa selalu berdoa bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas tolong itu Nabi Musa berdoa pada ayat 24, maka tak lama selepas itu didatangi oleh salah seorang daripada wanita tersebut dalam keadaan yang penuh sifat malu, bercakap bahawa ayahnya mengajak ataupun mengundang ke rumah ya untuk diberikan balasan kepada apa yang telah ditolong. Perkataan yang menarik dalam ayat 25 ini Ustaz ya, istilahnya liyajziyaka ajra ya. Itu point dia. Sebenarnya kalau bahasa Arab liyajziyaka dah cukup dah untuk memberi balasan pada kamu, tapi pasal dia malu dan tergagap-gagap, dia sampaikan untuk memberi balasan, nak bagi gaji pada dia bilang gitu, yang dapat ditangkap dalam ayat sebentar tadi ya. Betapa ihya istihya ini disampaikan dalam perkataan liyajziyaka ajra, macam berulanglah kan. Kalau kita interview ke, kalau malu itu tergagap-gagap tu, dia akan ulang benda yang sama, tak payah ulang kan. Jadi ini kita tangkap di sini. Falamma ya, dan apakah respon daripada Nabi Musa? Adakah Nabi Musa kata tak apalah, it's okay, saya tak perlukan balasan, saya memang tolong ikhlas? Tak. Nabi Musa kata falamma ja'ahu ya, maka Nabi Musa terus pergi. Nabi Musa tak bermain kata-kata, tak bermain kata-kata, dan tahu bahawa dah doa dah, saya nak khair, maka selepas itu datang peluang kebaikan terus ambil. Jangan pula tak apalah ya Allah, saya hari itu dah minta dapat A, tapi bila A datang kata tak apalah, saya rasa macam tak layak saya nak dapatkan bantuan ini. Terus saja ambil ya, kerana ia adalah sesuatu yang didoakan dan Allah terus menjawab. Wa qassa alaihi alqasas, iaitu Nabi Musa menceritakan peristiwa dirinya kepada Nabi Shu'aib. Bila kita lihat pada perkara ini nak menceritakan apa, salah satu terapi kepada mereka yang menghadapi cabaran kehidupan ialah cerita Ustaz. Storytelling. Kita cerita, dia boleh release apa yang dia pegang seseorang ya, seorang itu seperti Nabi Musa, dan ia memberi maklumat kepada Nabi Shu'aib ya, ayah kepada dua orang wanita tersebut. Qala, kata Nabi Shu'aib, la takhaf, jangan takut, najauta minal qaumil zalimin, kamu ini pasti selamat
daripada kaum yang dizalimi. Nabi Syuaib pun juga contoh seorang insan yang berbuat baik kepada orang yang sedang dalam kesusahan. Jadi dia bertemulah, ini bakal bapa mertua ni tak tahu lagi, tapi yang si bakal menantu ni dia dah ada dah karakter cepat ambil tindakan, bukan tangguh-tangguh ya, tangguh lagi untuk berbuat kebaikan. Apakah yang berlaku selepas itu? Pasal dah borak-borak yang si Nabi Syuaib ya dengan Nabi Musa, si anaknya pula ya bercakap sesuatu. Apakah perkataannya? Kita baca ayat 26 hingga ayat 28. Silakan. Baik, jom sama-sama kita terus. Saya percaya bukan sahaja sahabat-sahabat, saya sendiri pun tak sabar untuk melihat babak seterusnya apakah yang berlaku dalam penceritaan Nabi Allah Musa alaihissalam dan dua ataupun perempuan-perempuan tadi. InsyaAllah kita baca ayat yang ke-26 hingga 28. Bayati Kurdi insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajartal qawiyyul amin. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn ala أجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 26 hingga 28 ya, selepas Nabi Musa ya, Musa bercakap dengan Nabi Syuaib pada waktu itu. Pada ayat 26 qalat ya, berkatalah salah seorang daripada kedua perempuan itu. Di dalam al-Quran masih lagi bercakap tentang salah seorang Ustaz ya, tidak dispesifikkan mana satu untuk menyatakan tentang keistimewaan wanita sehingga kan diberikan, tidak dinyatakan namanya dan tidak dispesifikkan mana satu, yang pertama kakaknya ke ataupun adiknya, agar tidaklah pula nanti bila katakan yang bertemu dengan Nabi Musa ya, kemudian bila balik itu dia juga yang bercakap, maksudnya dah tahu dah ini memang dah teringin sangat ni kepada pemuda sado yang datang daripada entah mana ni kan. Tetapi Quran tetap menggunakan kaedah tidak jelas ya. Salah seorang daripadanya bercakap, ya abati ya, wahai ayah kesayanganku, istajirh. Pendek saja Ustaz ya. Di situ sebenarnya yang si anak perempuan ini dia bercakap, wahai ayah kesayanganku, tolonglah ambil dia jadi pekerja. Itu adalah dia punya perkataannya. Tapi bagi seorang ayah syaihun kabir kan, dapat membaca sesuatu. Ada lapiknya di situ ya. Jadi kalau kita tengok di sini sambungan lagi, ada lagi si anak ni memberitahu, inna khaira man istajartal qawiyul amin, yang paling bagus abah ya, pekerja yang qawi dan juga yang amin, yang kuat dan juga yang dapat dipercayai. Jadi apa pelajaran daripada ayat 26 ini? Satu, anak perempuan boleh beri pendapat Ustaz pasal bisnes, pasal urusan ayahnya. Pasal Nabi Syuaib ni ada bisnes ni ya, tolong ambil jadi pekerja. Dan lebih daripada itu menunjukkan bahawa si anak perempuan ini sudah pun biasa dengan si ayahnya. Malah dalam hal ini beliau menyatakan bahawa ciri HR, human resource, untuk memilih seseorang pekerja adalah apa? Al-qawiyul amin, iaitu seseorang itu ada kekuatan
ada kemahiran, dan dalam masa yang sama dia adalah seorang yang ada integriti, tidak rasuah, tidak tuang masuk pukul 8 sepatutnya tapi kerja pukul 10. Yang ini adalah karakter yang sebenarnya dapat diperhati bagaimana yang wanita ini tak tahu pun, ya, tak pernah berinteraksi dengan Nabi Musa, tetapi bila tengok cara Nabi Musa, Ustaz, ya, bila cakap dengan si perempuan ini apa sahaja, pendek dan terus buat kerja dan terus sahaja jauhkan diri, itu adalah tanda integriti yang disampaikan pada ayat 26. Kalau dia dapat jaga ketika ayah tak ada, kalau ayah ada, ini bagusnya abah, kan, itu si anak perempuan membuat recommendation untuk jadi pekerja. Jadi apakah yang direspon oleh Nabi Syuaib? Qala inni uridu an, aku ni nakkan untuk, bukan nak menjadikan pekerja, Ustaz. Aku nak nikahkan engkau, ya, ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Ya, Nabi Syuaib berkata, sesungguhnya aku berniat ingin menikahkan engkau dengan salah seorang daripada kedua anak perempuanku. Jadi Nabi Syuaib ini dah dengar anaknya beri proposal, ya, untuk ambil jadi pekerja. Dia terus cakap pada Nabi Musa. Ini lebih kurang orang zaman sekarang cakap apa, kalau orang perempuan propose pada orang lelaki macam cari timba, Ustaz, kan. Tapi sebenarnya it's okay. It's okay. Ya, di dalam ayat orang yang soleh pula, orang soleh. Jangan jangan ditangguhkan, ya. Kalau si ayah ini dah nampak ada orang soleh, ambil saja, ya. Diberikan proposal. Jadi apakah cadangannya? Aku nak nikahkan salah seorang daripadanya, tak diberitahu mana satu. Itu pun menarik, Ustaz, ya. Pasal apa? Jangan pula yang kamu jalan hari tu yang cakap dengan kamu tu, mungkin Nabi Musa dah cakap-cakap ke apa ke. Bukan. Semua itu dalam keadaan misteri, ya. Teruskan dengan proposal itu, dan aku nak kamu bekerja, dia punya mahar ni adalah kerja selama thamaniyah hijaj. Bukan sanawat, bukan tahun, tetapi hijaj. Hijaj ini ada kaitan dengan haj, ada kaitan dengan haji. Jadi perkataan ini bila orang-orang Mekah dengar, ya, pasal bila ada 8 kali haji, maksudnya 8 tahun, Ustaz. Tapi tak digunakan perkataan sanawat ini, nak menunjukkan Nabi Syuaib amat dekat dengan tradisi haji, dan haji ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Di situ, Ustaz, ya, bagaimana perkataan Al-Quran yang digunakan oleh Nabi Syuaib ini menjelaskan Syuaib, ayah kepada dua orang wanita ini, adalah ayah yang beriman. Jika kamu nak menyempurnakan kepada 10 tahun, itu terpulang kepada kamu. Nabi Syuaib ni sebagai negotiator, Ustaz. Dia perundingan ni pandai pula. 8 tahun, tapi kalau kamu nak kerja 10 tahun pun okey, sebagai mahar kepada si anak tadi. Wa ma uridu an asyqa alaik, aku tidak ingin menyusahkan engkau. Tak nak menyusahkan. 8 boleh, 10 okey, kamu pilih. Satajudini insya-Allah, kamu akan dapati bahawa aku ini adalah ayah mertua yang bagus, ya, sebagai apa, majikan yang bagus yang akan menguruskan kamu. Jadi ini adalah pelajaran yang besar berkaitan dengan bagaimana pengurusan bisnes ataupun pengurusan sesuatu syarikat, ya, yang disampaikan pada ayat 27. Dan apakah respon daripada Nabi Musa? Kita baca ayat 28 sekali lagi untuk sama-sama kita melihat bagaimana si bakal menantu dengan bakal mertua bercakap pada waktu ini. Dan ini adalah kisah selepas apa, Ustaz, ya? Daripada tak ada tempat tinggal, tak ada keluarga, tak ada makanan, tak ada tadi sebatang kara, apabila berdoa dan berbuat kebaikan membantu dua orang wanita tadi itu, Nabi Musa tak tahu pun, rupa-rupanya daripada situlah Allah lorongkan dapat penginapan. Dah ada tempat menginap dah. Rupa-rupanya dapat kerja, bukan kerja sekali, Ustaz, dapat keluarga sekali. Subhanallah. Bapak mertua pun dapat soleh. Bapak ayah soleh, majikan soleh. Ayat 28 kita baca sekali lagi. Biasanya tengok menantu lelaki, tak tengok lelaki soleh ke tidak, tapi dah terbukti. Qawiyul amin, orang yang lengkap, kan, amanahnya. Tapi Nabi Syuaib pula beritahu, insya-Allah aku menjadi orang yang soleh. Mana bapak mertua beritahu pula, aku orang yang soleh. Maksud dia mana dua-dua seorang yang hebat, masya-Allah. Baik, kita baca ayat yang ke-20. Gagak pula nak baca kali ni. Pasal ceritanya mendebarkan, Ustaz. Ayat menjadi payah, Ustaz. Ayatnya agak sukar nak dibaca. Kan, ialah ayat ni dia perbualan hiwar. Jadi sebutan dia pun agak susah juga nak sebut. Saya pun berbelit-belit juga lidahnya. Sahabat-sahabat juga ada komen tadi. Maka lepas habis Quran time ni, kita ulang lagi satu muka surat, baca dan dapat
dapat memperbetulkan, Dan bila Ustaz cakap tentang hiwar ini susah kita baca Ustaz ni, memang kalau kita cakap sendiri pun susah. Kalau kita ni memang orang Arab, nak cakap pun susah, kecuali apabila seseorang itu memang dah ada idea yang jelas. Dia nak buat apa, nak cakap apa, nak negotiate macam mana, berunding macam mana dengan bakal pekerjanya. Dan ini pula perkataan Nabi Musa. Silakan. Baik, saya terus baca ayat 28. A'udzubillahi minasyaitanir. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. صدق الله. Dia Nabi Musa berkata, itu perjanjian antara aku dan engkau, yang mana kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan ke atas diriku lagi, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Ini adalah respon daripada Nabi Musa. Maksudnya dah dalam keadaan susah, dapat macam-macam penginapan, pekerjaan, dapat pasangan, kemudian diberikan 8 10. Biasanya orang bila tergagap Ustaz ya, dia kata okeylah abah. Dah abah dah, okeylah encik kan, tersasyul kan. Jadi pada ayat ini Nabi Musa masih lagi zalika baini wa bainak, masih lagi dalam keadaan yang dalam keadaan bersiap siaga. Cakapnya itu tidak mudah terjual terbeli, ya. Ayyamal ajalain, ya, apabila waktu 8 ke 10 tahun itu qadait dah habis, fala udwana alai, ya. Kalau aku nanti pilih 8, kau jangan pula tak suka pada saya, wahai encik. Lebih kurang begitulah kan. Tapi kalau sesuai nanti saya terus sampai 10 tahun. Nabi Musa bijak Ustaz. Pasal apa? Kalau 8 tu rasa macam tak ngam dengan si ayah, dengan mertua, mungkin soleh, tetapi mungkin tak berapa ngam dari segi akhlak ke perangai apa sebagainya, dia boleh pergi, boleh cabut, dah boleh dah bawa anak dia kan. Tetapi kalau rasanya kerja ni baguslah, ya, alang-alang dah dapat kerja kan, ayah dah bagi kerja, tempat okey, semuanya okey, why not, kan, terus je lah sampai 10. Tetapi Nabi Musa tidak terus membuat keputusan sama ada 8 ataupun 10. Nabi Musa pun pandai untuk berunding dengan si ayah. Kerana apa? Kerana yang paling betul pada kaedah ini, pada waktu ini siapa? Wallahu ala ma naqulu wakil. Subhanallah kan, ya. Ini hebat sekali. Ini yang paling hebat, ya. Tawakal kita ini, apa yang kita cakap ini, Allah menjadi saksi. Allah lah yang kita bertawakal, abah kan. Kerana daripada doa Nabi Musa awal tadi, khair aku perlukan daripada-Mu ya Allah. Nabi Musa masih lagi bertawakal pada siapa? Bukan pada bos, bukan pada bapa mertua. Bapa mertua dah bagi macam-macam, rasa terima kasihlah abah kan, terhutang budi, okey, tetapi rupa-rupanya Nabi Musa masih lagi menggantungkan harapan tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pelajaran penting untuk kita pada tahun 2022 ini. Kita mungkin akan dibantu oleh orang macam-macam, tapi jangan kita kembali tawakal pada manusia, bergantunglah kepada Allah. Membawa pada resolusi kita saksikan. Yang pertama, sentiasa berdoa kepada Allah pimpin kita dalam melakukan sebarang penghijrahan ataupun bermula azam baru tahun ini. Yang kedua, sentiasa menolong dan memperjuangkan kebenaran walau di bumi asing. Dan yang ketiga, terus berdoa dalam apa jua keadaan. Bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami sedar, kami tahu ya Allah, Engkau lah yang menjadi saksi ke atas apa yang kami lakukan, ke atas apa yang kami ucapkan ya Allah. Ya Allah, bila kekuatan untuk kami sentiasa melakukan kebaikan ya Allah, menolong orang-orang yang susah, orang-orang yang fakir ya Allah. Bila kekuatan kepada kami untuk buat kebaikan dan tinggalkan akan kemungkaran ya Allah, seperti Nabi-Mu ya Allah Musa alaihissalam yang menolong kaumnya, yang menolong orang-orang yang susah walaupun beliau baginda sendiri dalam keadaan yang susah ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada kami semua ya Allah. Berilah kebaikan, rahmatilah kami sebagai ahli Quran ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah.
Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memimpin kita menjejak kepada Nabi Musa. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran, tuan-tuan. Kita menyumbang kerana kita ingin menyampaikan, baru-baru ini kita menyampaikan Quran kepada mereka yang terkesan dengan banjir, dan moga-moga terus sumbangan tuan-tuan ini sama seperti Nabi Musa, menolong ketika susah, Allah berikan yang lebih baik selepas itu. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini, pagi esok, dan terus kita menyambung apa lagi yang berlaku pada Nabi Musa bila sudah mendapat keluarga di Madian. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.